Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Jadi hari ni pagi ni saya di kandang. Okey, jadi hari ni sebelum saya memulakan aktiviti penorehan, saya akan menoreh sekejap lagi. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua subscriber saya yang telah memberi sokongan dengan menekan butang subscribe. Okey, sebabkan saya punya subscriber dah capai 1000 orang. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi hari ni walaupun saya di kandang, tapi pagi ni aktiviti saya bukanlah aktiviti dengan kambing. Okey, sekejap lagi saya akan menoreh getah. Okey, jadi jom kita menoreh. Okey. Okey kawan-kawan, jadi sekarang saya berada di pokok yang tak selalu ditoreh, okey, di bersebelah dengan kandang, bersempadan dengan hutan. Okey, tapi sekarang ini pun getah yang dah lama yang yang dibiarkan je, tak dijual. Okey, jadi sekarang kita dah baru buka plan dalam 2 kali torehan. Susunya pun baru nak mula mengalir. Jadi kita akan start menoreh lah. Jadi apa alatan yang saya ada selalu saya bawa untuk menoreh. Okey, saya bawa pisau lah, pisau toreh, dan ni cangkuk, saya panggil cangkuk. Jadi senang saya nak membalik-balikkan getah. Kemudian ada ubat nyamuk, ni penting. Dan saya ada beg pinggang lah saya panggil, yang kecil. Jadi dalam ni saya boleh letak barang keperluan saya. Okey, jangan buang masa, kita menoreh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pokok ni masih tak laju ya susu dia. Mungkin dalam 3 jari. Selepas 3 jari baru dia akan laju. Okey, ni baru 1 jari. Mungkin dalam 3 jari ataupun 2 jari lebih dia akan mula mengeluarkan susu yang laju. Okey, jom kita ke pokok seterusnya. Ini dekat dengan hutan. Ini susu dia agak kuning. Okey, jadi apa aktiviti kawan-kawan hari ni di rumah? Hari Sabtu, berehat bersama keluarga ke, bekerja ke? Saya ni penoreh getah yang beginner lagi. Jadi penoreh getah beginner ni saya slow-slow lah menoreh. Tak boleh laju-laju. Sebab saya tak suka kalau pokok yang saya toreh tu terluka. Tapi luka tu biasa dalam menoreh ni. Okey, kita ke kawasan seterusnya. Jadi sedikit lah tentang saya ni, macam mana saya boleh jadi penoreh getah. Okey, saya berasal daripada Kuantan, Pahang. Okey, anak bongsu daripada 6 beradik. Dan saya ada kelulusan ijazah sarjana muda dalam saya perlu fokus dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okey, tapi selepas saja saya, okey, ni susu dia agak banyak, tapi plan dia susu ni agak degil sikit. Jadi tapi selepas saja saya menamatkan pengajian, terasa diri ni tak ada jiwa untuk bekerja dengan orang. Jadi saya buat keputusan untuk pulang ke kampung untuk mengusahakan ternakan kambing. Dan sambil-sambil tu saya menoreh getah lah untuk cari duit poket. Okey, jadi so far setelah
apa yang saya lalui dalam 3 tahun pulang ke kampung ni, saya tak rasa menyesal pun pulang ke kampung. Sebab saya enjoy dengan apa yang saya buat. Walaupun kehidupan di kampung dan di bandar tu berbeza. Okey, semuanya ada pro and cons-nya. Okey, di kampung ada kelebihan dia, ada kekurangan dia. Di bandar ada kelebihan dia dan kekurangan dia. Tapi apa-apa pun, di mana saja kita duduk, jangan kita selalu mengeluh dan kita kena sentiasa berusaha lah untuk jadi lebih baik daripada semalam. Okey, kita sentiasa berdoa. Kita minta restu keluarga, kena lebih-lebih lagi kedua ibu bapa kita dalam menjayakan apa sahaja aktiviti ataupun perusahaan yang kita sedang usaha. Okey, tak kena mata susu. Okey, jadi baru siap 5 pokok. Kita ke pokok seterusnya. Ini pokok ni, ini kesan saya toreh ni. Masa mula-mula saya belajar toreh, ni kesan dia. Banyak luka. Tapi tak kisah sebab pokok ni pun tepi hutan. Memang sebagai pokok sepadan saja. Kita toreh saja. Tapi kalau boleh elakkan lah luka. Okey, ni hutan ya kawan-kawan. Hutan tebal. Tak ada setebal mana tapi agak tebal juga. Ada macam-macam rahsia di sebalik hutan ni. Okey, bismillah. Okey, kalau untuk menori getah ni, mana saya belajar menori getah? Sebenarnya saya ni belajar sendiri je. Lepas tu saya tengok YouTube. Saya tengok orang-orang menori. Okey, terutamanya ayah saudara saya menori, macam mana dia menori. Daripada situ saya buat pandai sendiri je. Okey, susun ni slow sikit sebab kita baru buka plan. Sekejap lagi kita akan ke plot yang saya dah selalu toreh. Itu banyak susu. Ini kulitnya agak tebal sikit. Oh, luka. Ini susu dia laju. Walaupun baru buka sekejap, baru buka sikit, dia dah laju. Yang ini pokok ni selalu dihentam Mr. Babi di bawah ni. Jadi babi hentam dan bawah dia tu habis lah, pecah-pecah. Dan kalau dekat kawasan hutan ni pun, yang buatkan saya tak suka nak menoreh dekat sini ni. Saya suka sebenarnya nak menoreh dekat tepi hutan ni, sebab pokok dia ni susu sini banyak. Tapi kekurangan dia, bila monyet-monyet ataupun kera ataupun beruk datang daripada hutan ni, dia datang habis, dia cabut cawan, dia lemparkan sudu, getah-getah ni habis bergelimpangan. Di situlah antara kekurangannya menoreh di tepi hutan ni. Pokoknya pun tak banyak. Mungkin ada dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 je pokok, tapi still boleh menghasilkan pendapatan. Dekat belah sana pun ada, tapi saya tak buka plan pun lagi. Sebabnya terus terang saya cakap, saya ni buat kerja kampung, tak berapa pandai buat kerja kampung lagi. Dan banyak benda yang saya perlu kejar. Saya nak kena cover dalam satu hari. Contohnya kalau saya dah menoreh petang, pagi hari saya dah menoreh,
Selalu tengah hari tu saya dah agak penat lah. Jadi saya akan rehat. Dan petang pula baru saya sambung aktiviti lain. Okey, sama ada menguruskan kambing dan apa-apalah, bercucuk tanam. Okey. Cuaca agak lembap. Kemarin hujan lebat. Semalam adalah renyai sikit, tapi tak hujan lebat. Okey, bismillah. Okey. Ini dulu pokok ni banyak susunya. Banyak ni lah saya toreh rupa-rupanya dalam masa setahun. Okey, di sini ada paya. Ada mata air yang mengalir. Mata air ni dia mengalir sepanjang paya ni. Okey, jadi paya ni tempat ragut lembu. Tapi tak berapa sesuai sangat sebab tanah lembap. Mungkin ada rezeki lebih, InsyaAllah saya akan buat saliran air. Jadi supaya tanah-tanah tepi tu dia akan jadi keras dan tak berselut lah bila ada proper punya saliran. Okey, jadi sudah siap torehan di tepi hutan. Ini saya letak getah kering. Saya letak kulit getah sikit supaya getahnya cepat kering lah. Ini satu kali torehan. Pokok ni memang lumayan. Okey, jadi selesai dekat sini, kita akan ke plot. Kita akan ke lot seterusnya. Ini saya buka saja yang biasa saya yang dah biasa saya toreh jauh di sana. Okey, jom kita ke sana. Okey, kawan-kawan, jadi kita dah di hujung di kawasan yang selalu dah saya toreh. Okey, kalau di sini dia dekat dengan dia di bahagian barat. Tadi kita di bahagian timur. Jadi kita jangan cakap banyak, kita toreh je. So saya nak tanya kawan-kawan, apa pandangan kawan-kawan terhadap kerja menoreh getah? Okey, apa kalau kawan-kawan ada pengalaman menoreh getah, apa yang kawan suka tentang penorehan getah ni, kerja-kerja menoreh getah ni? Apa yang membuatkan tuan-tuan ataupun kawan-kawan rasa bahagia ataupun semangat dalam menoreh getah? Okay, ini pokok ni memang mengeluarkan susu yang banyak, jadi saya gunakan cawan yang besar untuk menoreh. Dan saya kena sandal. Bunyi apa dia kawan-kawan? Okey, ternyata bukan orang, mungkin burung belatuk. Sebab kalau orang dia akan menyaut. Okey, jadi pokok ni kita perlu toreh dia dengan laju sebab susunya laju ibarat Formula 1. Bismillah. Oi, tak berapa laju sangat hari ni. Mungkin sebab dah lama tak menoreh. Tapi tak laju pun. Laju juga. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita akan ke pokok seterusnya. Saya agak sejuk, kesejukan hari ni. Semalam tidur kesejukan. Jadi pagi ni hidung saya agak berair. Ditambah pula dengan bau getah. Ya, bismillah.
Jadi sepanjang kehidupan saya sebelum saya pindah ke kampung, masa saya remaja dan saya budak kecil, saya tak pernah expect pun saya akan jadi penoreh getah seumur hidup saya. Dan saya pernah ada mindset yang menoreh getah ni cuma kerja-kerja yang macam mana nak cakap ya, kerja-kerja yang tak best lah pada saya. Ialah penat, busuk, duduk kampung. Tapi nak jadikan cerita, sekarang saya jadi penoreh getah. Dan itulah nak cerita, Allah tu maha mengetahui, Allah maha kaya, Allah maha penyayang. Dia selalu bagi yang terbaik untuk kita. Jadi saya yang tak pernah terfikir, terlintas dalam benak fikiran saya untuk menjadi penoreh getah, akhirnya saya menjadi penoreh getah. Dan saya rasa saya suka dengan kerja ni, saya jatuh cinta dengan kerja ni. Dan insyaAllah saya akan terus menoreh getah. Sebabnya tak tahulah, dia macam oddly satisfying, atau dia memberi kepuasan yang berbeza ketika kita menoreh getah dan kita mengutip hasil getah. Walaupun baunya yang tak berapa sedap, tapi saya dah okey dengan benda-benda macam ni. Dan saya akan teruskan lah. Oh, alamak, bazir. Alhamdulillah. Jadi saya, kalau saya dah lama tak menoreh kan, dalam masa seminggu ataupun 2 minggu saya tak dapat nak menoreh, ni saya punya tangan ni akan jadi ketah-ketah sebab tak dapat menoreh, jadi gian. Jadi saya suka menoreh, alhamdulillah. Dan saya pun baru belajar menoreh. Ni kulitnya agak keras ya. Saya suka menoreh. Oh, alhamdulillah banyak susu. Ini penorehan kali kedua setelah dijual. Susunya tak berapa memberangsangkan, tapi masih ada hasilnya. Tak apa, pelan-pelan kita bawa keluar hasil. Apa-apa pun, kita sebagai penoreh kena sentiasa bersemangat dalam menjalankan aktiviti penorehan. InsyaAllah minggu depan saya akan sapu baja. Saya ada order satu jenis baja sapu, bukannya penggalak susu, tapi ni baja berjenama Groil. Dia jenis baja sapu di plant. Katanya boleh menyihatkan balik pokok yang dah mati plant, sebab dia ada unsur NPK, nitrogen, fosforus, kalium dalam dia punya bahan-bahan dalam baja tu. Tapi saya tak boleh nak cerita banyak sebab saya tak guna lagi. Saya akan tunggu baja tu sampai dan saya akan buat review, insyaAllah. Saya elakkan lah guna penggalak susu, sebab bila guna penggalak susu ni, lama kelamaan memang lepas kita toreh tu susunya banyak mengalir laju macam air paip. Tapi lama kelamaan pokok tu akan mati kulit, akan kering. Jadi itu saya tak maulah. Akan jadi kita untung sekejap je, kemudian kita akan rugi. Alhamdulillah banyak susu. Jadi daun pun dah start menguning. Mungkin dalam jangka masa 2 ataupun 3 bulan dia akan mula gugur lah, akan mula meluruh. Tapi sementara mau menunggu meluruh, kita toreh dulu
Dan kalau meluruh pun masih boleh ditoreh ya. Susu banyak ketika meluruh. Dia bila pokok tu dah mula berpucuk, barunya susunya kurang. Ini tengok kawasan yang dulu saya pakai pisau lain. Tengok dia termakan kulit. Oh, jadi saya rasa berdosa lah dekat pokok ni sebab saya rosakkan dia. Okey. Ini susunya tak berapa banyak lagi. Jadi harapan saya terhadap industri getah Malaysia, harap-harapnya dapatlah menaikkan lagi ya kawan-kawan harga getah. Macam harga dulu-dulu yang tinggi. Tapi sekarang alhamdulillah, last saya menjual getah dalam harga RM3 1 kilo. Ada tempat kawan saya yang RM3.25. Dia berlainan tempat ni, berlainan harga lah. Okay, mungkin tempat saya ni sebab memang jauh daripada kilang, jadi peraih perlu ambil kira kos-kos logistik lah untuk dia letakkan harga. Okey, ni pokok ni masa saya mengutip hari tu saya lupa nak ambil getah dia. Jadi saya letak je lah dekat situ. Allah, pokok sini susah sikit nak ditoreh sebabnya dia ada bonggol kat sini. Jadi saya kena jadi akrobatik sikit lah untuk buat penorehan. Ini pun pokok yang saya terlepas nak kutip masa menjual tempoh hari. Tapi tak apa, biarkan saja dalam cawan. Jadi hari ni apa aktiviti kalian di rumah ke, di pejabat ke? Okay, kita doakan agar wabak ni diangkat cepat-cepat lah. Kita doakan agar wabak ni segera habis. Okay, sebabnya kita pun nak buat aktiviti yang biasa kita buat pun terbatas. Ada batasan pergerakan, ada pula penyakit. Jadi kita rasa tak selamat lah. Kita dah tak rasa selamat nak bersosial. Tapi apa boleh buat, ni semua ujian dan rahmat daripada Allah. Kita kena bersangka baik je. Apa-apa pun kita buat kawan-kawan, stay safe, stay healthy. Okay, cuba buat sesuatu yang baru untuk kita tangani wabak ni. Okay, untuk norma baharu ni, yang penting mental kita sentiasa sihat. Pejam celik dah 2 tahun kita dalam keadaan macam ni, berkurung. Kawan-kawan yang dari Indon pun dah lama tak balik jumpa sanak saudara di kampung. Okay, kawan-kawan yang menoreh getah di sini. Tapi apa boleh buat, kita berserah sajalah pada Allah sebab Dia Maha Kuasa. Ini pokok ini sudah kering kawan-kawan, kurang susunya. Tapi tak apa, kita toreh saja. Nanti kita rawat dia dengan baja yang saya dah order. Sebab katanya dia dapat merawat brown breast ataupun pokok yang dah mati kulit. Macam mana pokok ni boleh kosong, saya tak toreh ke? Ataupun pokok ni memang tak mengeluarkan susu.
Tak jumpa mata susunya. Memang pokok ni dia dah mati plan kawan-kawan. Nanti kita akan buka plan baru. Kita akan carilah kawasan baru. Mungkin kita akan toreh di sini untuk dia menghasilkan getah. Sebab letih kalau kita toreh tapi hasil tak ada. Jadi hari pun dah nak dekat pukul 11. Sudah waktunya kambing-kambing saya makan. Jadi saya akan berhenti sekejap dalam menoreh dan saya akan pergi beri makan kambing. Ini saya tak segan untuk ambil kulit tebal asalkan susu dia keluar. Tak keluar susu ni kenapa? Ya. Ini pun di dalam kebun ni bukanlah semua pokok yang menghasilkan susu yang banyak. Ada pokok yang banyak, ada pokok yang sikit. Okey. Jadi saya rasa sekian sajalah video untuk kali ini. Okey, terima kasih kepada kawan-kawan yang sentiasa support saya. Okey, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, saya minta tolong agar subscribe channel saya dan sebarang komen kritikan untuk penambahbaikan sangat saya alu-alukan. Okey, kritikan yang membangun. Okey, agar saya terus bersemangat dalam memuat naik video untuk tontonan kalian. Dan sekiranya ada idea, cadangan video apa yang boleh saya buat, silakan kemukakan di ruangan komen yang ada. Dan terima kasih pada kawan-kawan yang dah lama subscribe. Okey, video ni saya buat untuk berterima kasih kepada 1000 subscriber saya yang terawal. Okey, terima kasih banyak-banyak. Setelah dalam nak dekat 1 tahun saya buat channel YouTube, mungkin lebih daripada 1 tahun, dan saya pun jarang-jarang upload video. Dan tapi alhamdulillah subscriber dapat juga mencapai 1000. Jadi saya rasa sekian saja video untuk kali ini. Kita akan bertemu di lain episod. Saya doakan kawan-kawan sentiasa sihat dan bahagia di samping keluarga. Okey, kita berjumpa di lain episod insya-Allah. Ini pokok ni saya buka 2 plan. Plan atas dan plan bawah. Sebab plan bawahnya sudah macam mau kering ya. Okey, Assalamualaikum. Selamat maju jaya.